Bismillahirrahmanirrahim. Ila haqqan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا عن 4 خصال: عن عمره فيما أفنى، عن جسده فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما فعل به. هذا حديث حسن صحيح رواه Imam Tirmizi. Yang saya muliakan Datuk Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Saf Kepimpinan Masjid At-Taqwa, hadirin muslimin, Datuk Tan Sri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali pertama saya berada di masjid ni. Banyak kali dah rancang nak datang daripada tahun lepas, tapi tak ada masa yang sesuai. Alhamdulillah dapat hadir juga bersama dengan tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, jangan lupa ni i'tikaf dalam masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi dapat pahala sunat, dapat pahala sunat i'tikaf. Sayanglah kita masuk masjid datang awal lah, tapi lupa nak niat i'tikaf. Jadi tak dapat pahala sunat. Yang kedua, sekarang menjadi ilmu. Jadi niat menuntut ilmu. Insya-Allah saya akan kongsi informasi dan ilmu-ilmu berkaitan sekadar mampu saya lah. Dan niat untuk ilmu kerana Allah, lillah. Ni tak ilmu kerana Allah, barulah ilmu tu barakah. Kalau niat lain pada Allah, masalah. Sebab tu ilmu tak berkat, maka tak ada kesan kepada kita. Jadi tak ada manfaat. Sebab tu kita pagi-pagi doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah. Ni hadis ni. Doa ni dalam bentuk hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bahas apa maksud ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan tahu apa maksud hadis ni? Ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah
Tahu tak makna ilman nafi'ah? Ulama hadis mentafsirkan bahawa ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang kita belajar, lagi kita tahu, lagi kita takut dengan Allah. Kalau kita mengaji, kita belajar, lagi kita tidak takut dengan Allah, lagi kita bongkak dengan Allah, lagi kita sombong dengan Allah, maka ilmu tu tak ada manfaat buat kita. Suatu ilmu yang manfaat adalah lagi mengaji, lagi tahu, lagi takut dan gerun kita kepada Allah. Itulah maksud hadis ni, ilman nafi'ah. Ada di kalangan kita lagi tahu, lagi banyak ilmu, kadang-kadang PhD sampai 5 kali, master sampai 10 kali, degree macam-macam bidang, tapi lagi tahu, lagi bongkak dengan Allah, lagi tahu, lagi sombong dengan Allah. Maka ilmu tu walaupun bergolong-golong ijazah, tiada manfaat kepada dirinya, kerana dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita memahami ilmu yang bermanfaat dan menuntut ilmu kerana Allah. Dan majlis yang sekarang adalah majlis wajib. Sekarang majlis wajib, jadi jangan main handphone, jangan baca Quran. Sebab baca Quran surah Kahfi sunat, majlis ilmu adalah wajib. Main handphone mungkin nak ambil nota tak apa, tapi kalau nak tengok mesej, nak tengok meter, nak tengok benda-benda lain, itu tak tahu hukumnya, sunat ke, harus ke, atau lara kita. Jadi majlis sekarang majlis ilmu hukumnya wajib. Maka beri perhatian kepada majlis wajib. Kita ada 5 hukum saja, sama ada haram, wajib, sunat, makruh atau harus. Semua perbuatan kita 5 hukum saja. Jadi hati-hati semua perbuatan kita. Boleh jatuh wajib, boleh jatuh haram, boleh jatuh sunat, boleh jatuh makruh, atau boleh jatuh harus. Which is which? It's up to us. Kita yang decide. Nak jadikan perbuatan kita sunat, buat banyak benda sunat. Nak jadi perbuatan kita wajib, buat banyak perkara wajib. Nak jadi perbuatan kita harus, buat perkara harus. Tapi elakkan daripada buat dosa dan buat perkara haram, buat maksiat kepada Allah. Sebab tu di hujung sebelum kita tidur, boleh kita muhasabah diri? Boleh. Sebab kita boleh tik, hari ni mana sunat, hari ni mana harus, hari ni banyak mana wajib, hari ni mana makruh. Kita boleh tik dan kita boleh compute banyak mana pahala kita, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, saya nak bincang pasal bab harta. Kerana bidang saya bidang harta, bab muamalat. PhD saya pun dalam bidang harta, bidang muamalat. Bab muamalat ni atau fiqh muamalat ni tak banyak dibincangkan dalam kuliah-kuliah masjid dan surau. Sedangkan hadis muqaddimah yang saya bacakan tadi, harta adalah soalan ketiga di padang mahsyar. Sudah bocor soalan di padang mahsyar, sudah bocor. Nabi dah bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu. Sebagaimana soalan di alam barzakh, alam kubur juga sudah bocor. Dan kita duk dengar Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal duk baca talqin, dah bocor juga. Di padang mahsyar pun dah bocor, sudah bocor. Nama sijilnya SPM, sijil padang mahsyar. Yang ni tak boleh ulang. SPM dunia boleh ulang, ikut kita lah berapa kali kita nak repeat the paper. But SPM akhirat, sitting for examination only once, gagal ke neraka Jahannam. Berjaya insya-Allah kita ke syurga. Ada berapa semua soalan di apa ni alam mahsyar? Ada 4. Dah pergi ke? Confident aja jawab kan. Saya tanya bila balik. Ya, 4. Di alam kubur berapa soalan? Tu Tok Imam, Tok Siok dah baca talqin tu. Kita tak ambil perhatian. Berapa soalan di alam kubur? Belum pergi Ustaz. Memang belum pergi lah. Kan, kalau dah pergi, kalau jawab saya tanya bila balik pula.
Kata Nabi, lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'a khisal. Tidak akan berganjak dua tapak kaki anak Adam di akhirat kelak, yakni tidak ke syurga dan tidak ke neraka, sehingga mereka selesai disoal siasat oleh Allah 4 perkara. Dah bocor lah? Dah bocor. Berapa soalan? 4 soalan. Soalannya sangat mudah, jawapan tu sangat-sangat payah. Sehingga kita disoal siasat oleh Allah 4 perkara. Jadi kalau kita terjemahkan soal siasat tu kurang lah, kurang. Jadi kita tukar terjemahan sikit. Tukar macam mana biar bunyi sehingga kita selesai diaudit oleh Allah 4 perkara. Kalau sebut audit, internal audit ke, external audit ke nak masuk, memang kita pening kepala. Sama, kita tetap soal siasat ataupun diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa soalan pertama? An umrihi fi ma afnah. Umurmu ke mana kamu habiskan? Kata Nabi, Allah Taala tanya kita, umur buat apa? Berapa tahun hidup ni? 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Setiap saat umur Allah Ta'ala tanya di akhirat, fima ablah, ke mana kamu habiskan umur-umurmu? Soalan tu mudah, tak jawab tu kita semalam kena tanya, yang minggu lepas kena tanya, yang bulan lepas kena tanya, yang tahun lepas kena tanya, yang 10 tahun lepas kena tanya. Sebab tu kira bicara di akhirat sangat-sangat panjang, sangat-sangat lama, sangat-sangat lama. Kerana setiap orang tu dipanggil tu, setiap orang dipanggil. Setiap orang dipanggil. Bahasa Qurannya dalam surah Maryam disebut face to face dengan Allah. Kamu datang menghadapku face to face, bersemuka dengan Allah. Disebut dalam surah Maryam, tak silap ayat ke-59. Allah, tak tahu boleh jawab ke tidak. Saya pun tak tahu boleh jawab ke tidak. Soalan tu mudah, jawapan tu susah. Yang kedua kata Nabi SAW ditanya adalah tentang an jasadihi, tubuh badan kita. Tubuh badan ni tanya apa? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, jasad. Seluruh anggota badan akan ditanya, pada apa kamu pergunakan? Soalan pertama tak tahu lepas dah. Soalan kedua lagi susah nak jawab. Tu kita baca surah Al-Kahfi kan. Wa wadi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم
ketika mana aku serahkan buku amalmu kepadamu, wahai hamba-hambaku, kamu memegang buku amalmu dan kamu menggeletar di hadapanku. Lalu kamu berkata kepadaku, apakah buku ini ya Allah? Apakah kitab ini ya Allah? Apakah kandungan buku amal ini ya Allah? Kerana di dalamnya tercatat secara rapi semua perbuatan kita, dari sekecil-kecil perbuatan sehingga sebesar-besar perbuatan, sehingga kita berkata kepada diri kita setelah melihat buku amal ini, kita kata kepada Allah, celakalah aku hari ini, wailatana, wa yaquluna ya wailatana, habislah aku hari ini, habislah aku hari ini. Kita kata kepada Allah, kepada kita sendiri, wailatana, habislah aku hari ini, habislah aku hari ini. Itu disuruh dalam surah Al-Kahfi. Bila baca buku amal kita, kita sendiri berkata pada diri kita, habislah kita hari ini, habislah kita. Kerana semua perbuatan kita, daripada sekecil-kecil perbuatan sehingga sebesar-besar perbuatan, dicatat rapi oleh raqib dan atid. Dan Allah Ta'ala sebut, akan aku adilimu wahai hamba-hambaku berdasarkan buku amalmu, dan aku tidak akan menzalimimu. Sebab tu hati-hati dengan setiap penggunaan tubuh badan kita, kerana dicatat rapi oleh raqib dan atid. Satu pun tidak tertinggal, satu pun tidak tertinggal. Sebab tu bila baca buku amal tu, kita menggeletar, kerana semuanya akan ditanya dan disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan ketiga yang ditajuk hari ini yang kita nak bincang adalah bab harta. Harta ni dipecah dua soalan. Umur satu soalan, tubuh badan satu soalan. Tapi harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipecah dua soalan. An malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Wahai hamba-hambaku, tentang harta-hartamu akan ditanya dua soalan. Pertama, min aina iktasabahu, macam mana kamu dapat harta-hartamu? Duit kita, rumah kita, kereta kita, saham kita, pelaburan kita, emas kita, semua harta, setiap sen Allah Ta'ala tanya, min aina iktasabahu, macam mana kamu dapat harta-hartamu? Tipu, riba, curi, rasuah, pecah amanah, khianat, zalim, aniaya, judi. Nahas kita nak jawab di akhirat. Nahas kita. Kita ingat harta ni tak ditanya, rupa-rupanya soalan ketiga di akhirat. Dan ditanya juga, wa fi ma anfaqahu, ke mana kamu gunakan harta. So every single cent, the income, the earnings will be questioned by Allah. Every single cent. And expenses, remember, every single cent will be questioned by Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta banyak bukan isu, cara dapat dan cara guna. Hati-hati, kerana semuanya akan disoal siasat oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa, tipu orang, pecah amanah, makan rasuah, libat dengan riba. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan sikit lagi isu dalam bab harta ni.
Agak-agaklah tuan-tuan, macam mana nak taubat harta haram? Sekarang kita ada harta, katalah ada harta haram lah, harta tipu, harta curi, harta riba. Agak-agaklah tuan-tuan, macam mana nak taubat harta haram? Saya sebut dengan hari ni kan, taubat harta haram tidak akan diangkat dengan istighfar. Bukalah mana-mana kitab fiqh. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Saya bicara taubat dalam mazhab Syafi'i. Bukalah mana-mana kitab fiqh pun. Taubat harta haram tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Ramai kita salah faham dalam bab taubat harta haram. Kita ingat harta haram boleh dengan istighfar. Kita ingat harta haram boleh dengan solat sunat taubat. Tidak. Silibus pengajian saya ni di hujung nanti akan ada tajuk akhir, iaitu taubat harta haram. Sebab ramai orang ingat istighfar tu taubat. Saya ulang sekali lagi tengah hari ni, istighfar bukan taubat. Saya ulang sekali lagi, istighfar bukan taubat. Istighfar dan taubat dua perkara yang berbeza. Sebab taubat dia ada kaifiyat dia ada syarat sah dia ada kaedah dia ada cara dia. Tapi kita diberi maklumat, diberi informasi, istighfarlah banyak-banyak. Tuan-tuan, saya bagi contohlah. Harta kita berhutang orang, dosa apa? Dosa hutang. Orang tu telefon kita, bang, pakcik, Pak Haji, bila nak bayar hutang? Apakah boleh kita jawab? Kejap saya nak istighfar. Dari segi logik akal masuklah. Salah faham kita banyak dalam bab taubat harta haram. Dan kadang-kadang kita tanya ustaz pun satu hal. Informasi itu mislead. A misleading information. Kita tanya ustaz, Pak Haji ni ustaz banyak dosa, banyaklah masalah, banyaklah kekhilafan. Mak Haji pun sama, banyak buat salah dulu ustaz. Macam mana ustaz kami nak taubat? Biasa ustaz jawab apa? Banyakkan istighfar. Dosa apa yang diangkat dengan istighfar? Dosa apa? Dosa ada dua jenis, dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ada berapa jenis? Dosa dengan manusia ada berapa jenis? Dah taubat ke belum ni? Sebab tu ilmu sangat mustahil. Sebab tu menuntut ilmu ni hukumnya wajib. Kita ingat kita dah tahu semua, taubat pun kita tak tahu. Kenapa taubat sangat mustahil? Kenapa taubat sangat mustahil? Karena kita nak maghfirah Allah, pengampunan Allah. Kenapa maghfirah Allah sangat mustahil? Karena kita nak masuk syurga. Dua prasyarat masuk syurga. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, maghfirah Allah. Lagi mana kita tak dapat maghfirah Allah, kita tak akan dapat masuk syurga. Dan kalau kita mati, kita tak ada pengampunan Allah, kita ada dosa walaupun sekelumit dosa, kita tetap dicelup dalam neraka Jahannam. Kerana yang suci, yang bersih sahaja ia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa keadaan sekalipun, kita tetap akan dicelup dalam neraka Jahannam untuk penyucian dosa-dosa kita. Dari itu, dosa taubatnya di sini, karena kita tidak tahan azab api neraka Jahannam Allah. Kita kata ustaz tak apa masuk neraka sekejap je, tak lama, 2-3 hari
paling lama 10 hari. Ambo, dia ingat masuk syurga ni macam masuk jail ke? Disebut surah Sajadah kita baca pagi tadi kan? Kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun masa dunia. Tu dia baca surah Sajadah pagi tadi. Yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Kita kata tak apa, sehari je masuk. Sehari masuk 1000 tahun masa dunia. Main-main dengan neraka jahanam. Tak takut kita dengan neraka jahanam. Sedangkan panas api neraka jahanam 70 kali ganda api dunia. Panas api neraka jahanam 70 kali ganda api dunia. 70 kali. Kita api dunia pun. Siapa mengukur kat sini kadang-kadang? Cuba keluar lighter. Bakar hidung 5 saat. Api dunia mana? Saya tak mengukur, saya vape. Sama aja tu. Keluar lighter 5 saat aja. Keluar 1, 2, 3. Tak sampai 3. Tak ada. Tu bau api dunia. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Ketika mana kamu diperlihatkan, ketika mana kamu diperdengarkan tentang azab penghuni neraka jahanam, kamu nampak, kamu dengar mereka meraung-raung, mereka menjerit-jerit, mereka berteriak. Panasnya api neraka jahanam membakar mereka, kerana api itu menggelegak wahia tafur, menggelegak. Kita baca surah Al-Mulk, itu surah Al-Mulk. Tak takut kita, tak takut. Tu sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in dengar Quran menangis. Quran ni bukan WhatsApp, bukan mesej WhatsApp, bukan macam mesej Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, bukan. Quran ni dia kalam Allah. Quran ni dia kalam pencipta, dia bukan yang dicipta. Jangan kita treat Quran macam kita treat WhatsApp. Jangan kita treat Quran macam kita baca Facebook. It's totally different. Because dia kalam pencipta. Dia bukan makhluk. Kita makhluk, tumbuhan makhluk, binatang makhluk. Quran bukan makhluk. Dia kalam pencipta. So treatment should be different. Baca Quran tu baca betul-betul. Perhati betul-betul. Begitu dahsyat api neraka jahanam, tapi kita tak risau cari harta membujur lalu melintang patah. Sebab tu Nabi kata la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman di kalangan umatku, mereka mencari harta
mereka mengumpulkan harta, mereka memiliki harta, mereka tidak kisah bagaimana cara mereka dapatkan harta, halal atau haram, sama sahaja. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman, la ya'tiyanna ala nasi zamanun. Nabi dah tahu akan datang suatu zaman. Bila zaman itu? Bila zaman itu? Zaman kita sekarang. Membujur lalu melintang patah. Orang cari harta, tak kisah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harta ni pula macam-macam jenis harta. Pelaburan saja ada 15 jenis pelaburan. Anda sekarang main apa? Cryptocurrency. Main Bitcoin. Anda sekarang buat apa? Forex. Main Forex online, FX. Forex ada 4 jenis. Value today, value tomorrow, spot value and future value. Anda main which is which? Anda tahu tak Forex trading itu halal ke haram? Anda main skin cepat kaya. Ramai orang kena tipu skin cepat kaya. Data yang kita ada kat Bukit Aman, bilion orang kena tipu. Sebab kita tak diberitahu skin cepat kaya itu haram. Haram. Tidak ada skin cepat kaya halal. Tidak ada. Kita masuk juga skin cepat kaya. Masuk juga sebab Masjid Surau tak bincang pun pasal harta. Kita masuk pelaburan. Berapa apa lagi? EPF. Tuan tengok EPF, KWSP. Ni nak bayar dividen bulan 2 ni. Ramai mana yang dah tukar kepada Batu Syariah? Data yang kita ada daripada 14 juta pencarum EPF. 14 juta pencarum. Yang mengucap 2 kalimah syahadah. Yang Muslim 9 juta. Daripada 9 juta ni, yang baru convert to EPF-I, KWSP-I, Batu Syariah, yang baru convert hanya 1 million. 8 juta bergelombang dengan riba. Ni nak makan ni, dafsara nanti nak makan lah duit riba. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan tahu tak dosa riba yang paling ringan? Tahu tak dosa riba yang paling ringan? Seperti berzina dengan ibunya sendiri. Tapi kita main-main dengan riba. Rumah beli dengan bank riba, kereta beli dengan bank riba, kad kredit bank riba, akaun gaji bank riba, akaun simpanan bank riba, akaun pelaburan bank riba, akaun pencen pun bank riba. Saya ceramah di Masjid Seri Petaling ke bawah tu. Dia orang selalu jemput saya Seri Petaling. Ada seorang Pak Haji dia tanya saya, Ustaz, saya akaun pencen bank riba. Saya haji umur berapa? Saya 80 lebih dah Ustaz. Tuan semayang, tapi akaun pencen bank riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqamuna illa كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tak faham kita Quran, tak faham kita Quran. Berapa kali khatam dah baca Quran, berapa kali khatam dah kita.
Allah Ta'ala sebut barang siapa yang masih terlibat dengan riba, barang siapa yang masih menggunakan sistem riba, barang siapa yang masih bermuamalat berpaksikan riba, mereka ahli neraka. Lama mana dalam neraka? Kekal selama-lamanya. Tak fahamkah kita? Tak faham. Mana ada dosa besar kekal api neraka jahanam melainkan riba? Kita berzina, contoh, tak ada dalil kekal api neraka jahanam. Kita makan babi, sensitif kita babi, tak ada dalil kekal api neraka jahanam. Kita minum arak, sensitif arak, tak ada dalil kekal api neraka jahanam. Tapi riba satu-satunya dosa kekal dalam api neraka jahanam. Sebab itu kata Imam Abu Hanifah dan tafsir At-Tabari, inilah ayat Al-Quran yang paling menakutkan. Inilah ayat Al-Quran yang paling menakutkan. Tapi kita baca Quran tak ada rasa takut, tak rasa khawatir, tak rasa bimbang. Riba merata. Riba ada 4 jenis: riba al-fadlu, riba al-nasi'ah, riba al-qurud, riba al-jahiliyah. Sekarang ni keempat-empat riba merata sekarang ni. Tapi kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu kita. Kita ingat dosa ni bank riba aja. Tukar duit, tukar duit ringgit dengan ringgit. Hati-hati. Boleh berlaku riba tu, ringgit dengan ringgit. Kita tukar duit, foreign exchange, ringgit dengan rial, ringgit dengan dolar, ringgit dengan yen, ringgit dengan Aussie. Kita salah cara tukar, riba akan berlaku. Money exchange. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hari ni ramai orang nak gila melabur emas pula. Emas sangat sensitif riba. Emas ada 2 jenis, emas hulli, emas ghairu hulli. Islam tak larang. Emas adalah the best ever investment instrument. In fact, emas fungsi dia 2. The best instrument for savings dan the best instrument for investment. Gold. Tapi kita tak mengaji bagaimana nak menyimpan emas, kita tak mengaji bagaimana nak melabur emas, dan kita boleh terjumus dalam riba. Saya kerja bank muamalat lama, 21 tahun. Sekarang tak kerja bank muamalat lah. Tapi data yang kita ada, kawan-kawan kita bangsa Cina, sebab bank muamalat ada produk emas, kita duk market emas. Rupa-rupanya kawan-kawan kita bangsa Cina dah lama tidak menyimpan dalam currency. Bangsa Cina dah lama menyimpan dalam gold, emas. Kita je menyimpan dalam currency. Dan currency too volatile. Sebab tu cara terbaik untuk kita preserve the wealth adalah gold, emas. Tak payah banyak lah dalam masjid ni. Tak payah banyak membeli menyimpan emas. Sekilo seorang cukup. Itu berapa kilo dah? Ya. Saya satu masa saya pernah ada 2 kilo. Saya pernah beli emas dengan harga 160 1 gram dulu lah. Dan masa saya ada 2 kilo tu, emas mencecah RM300 1 gram. Kalau kita simpan duit 160, agak-agak 5-6 tahun sekarang ada tak lekat nilai 160? Sebab tu Islam sebut gold, hadis sebut gold, Quran sebut gold, emas. Tapi kita tak ada ilmu melabur emas. Nak sebut tak boleh live. Live. Saya kalau kuliah live payah nak sebut.
Banyak contoh-contoh skin cepat kaya, banyak contoh-contoh investment on gold. Tapi nak live payah nak sebut surat saman esok sampai. Payah nak ceramah pun payah. Dan tuan-tuan, harta pusaka. Ni kita tipu adik-beradik. Tipu abang, tipu mak, tipu ayah, tipu kakak, tipu bak saudara, makan harta haram kita. Harta tipu, harta tipu. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu memakan harta pusaka tanpa mengira halal dan haram, kerana kamu sangat gilakan harta dunia. Allah tempelak kita. Surah apa? Surah Al-Fajr. Kita dah baca, tapi kita tak tahu Allah tempelak kita. Sebab kita tipu adik-beradik, makan harta haram. Tuan-tuan, harta tipu tak akan diangkat dengan istighfar. Harta tipu tidak akan diangkat taubat dengan solat sunat taubat. Oh, panjang cerita dia ustaz. Panjanglah. Nak masuk syurga ni memang banyak. Kualitinya sangat tinggi. Kita baca surah Al-Mulk kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tengok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akulah yang menciptakan kematian, akulah yang menciptakan kehidupan untuk aku mengujimu wahai hamba-hambaku, siapa di kalangan hamba-hambaku yang terbaik kualiti amalnya. Ingat Islam goes on quality, not quantity. Quality versus quantity. Kita ada perbanyakkan quantity. Rupa-rupanya ayat ni cerita quality. Ahsan. Allah Ta'ala tak berfirman aktsaru amala. Siapa di kalangan hambaku yang terbanyak amal solehnya. Tak. Allah Ta'ala tak bincang siapa di kalangan hambaku yang terpanjang masa tak. Allah Ta'ala kata siapa di kalangan hambaku yang terbaik kualiti amalnya. Dah lama Islam go for quality, dah lama Islam go for quality. Masa dah. Allah Akbar kabir. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat walaupun sekejap. Kita nak kena bincang taubat, syarat sah taubat. Tuan-tuan tahu tak syarat sah taubat ada berapa? Syarat sah taubat dosa dengan manusia ada berapa? Syarat sah taubat dosa dengan Allah ada berapa? Sebab kata Imam Nawawi, barang siapa bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak di sisi Allah. Malam ni Datuk Zul datang kan? Dalam fatwa dia sebut, saya bersetuju dengan pendapat Imam Nawawi. Barang siapa bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.